Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketemu lagi kita pada malam ini dalam siri bual bicara kita, bual bicara santai ilmiah kita. Dalam slot bual bicara insya-Allah saya akan tumpukan kepada perbincangan yang menjurus kepada persoalan-persoalan yang dilontarkan dan juga persoalan-persoalan yang saya lontarkan. Dan kita mengulang kaji juga pengajian-pengajian kita dalam pengajian yang formal kita, hari-hari yang formal. Jadi malam ni kita akan teruskan bual bicara kita insya-Allah. Alhamdulillah kepada yang dah bersiaran, alhamdulillah bantu sebarkan lagi pada sahabat kita yang lain yang baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang baru mengikuti, salam perkenalan, salam ukhuwah, salam silaturahim. Moga-moga anda mendapat manfaat daripada pengajian ini insya-Allah. Baik yang telah istiqamah, masya-Allah. Moga-moga Allah angkat martabat, memberi kefahaman yang lebih. Lalu tidak cukup dengan itu, menyebarkan kefahaman itu kepada yang memerlukan insya-Allah. Memberikan manfaat kepada manusia lain dengan membantu memberikan kefahaman. Kefahaman ini ada satu bantuan yang besar tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak bantuan kebaikan itu adalah kebendaan, bukan. Kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, mafhum hadis, Nabi bagi tahu orang siapa yang Allah nakkan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman. Yufaqihu hafiddin. Maka samalah kita juga. Bantuan ataupun manfaat ataupun kebaikan yang paling baik untuk kita berikan kepada saudara kita ataupun sahabat kita, ahli keluarga kita, itu bukan kebendaan, tetapi kefahaman di dalam kehidupan. Bila dia ada kefahaman, barulah dia boleh menguruskan kebendaan itu. Kalau dia tak ada kefahaman, nanti kebendaan yang ada itu akan hanya hancur lagi, jadi teruk lagi. Alhamdulillah, perbetulkan niat lillahi ta'ala, perbetulkan niat kita insya-Allah. Moga-moga apa yang kita lakukan ini dengan usaha yang kita luangkan dan kita berikan ini, moga-moga Allah terima sebagai amal yang terbaik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dalam proses peralihan ni. Peralihan apa ni? Masa. Peralihan masa. Persiapan untuk menyambut Ramadan ni. Sekarang dah 10 Syakban dah. Alhamdulillah. Kurang lebih 20 hari lagi. Kurang lebih 20 hari, 19 hari lebih kurang. Akan masuknya Ramadan Al-Mubarak. Jadi dalam dalam Ramadan nanti, kuliah kita akan bermula pukul 11. InsyaAllah. Pukul 11. Jadi persiapan ni daripada sekarang ni nak biasakan kita nak qiyamul lail. Dalam bulan Ramadan ni start maghrib tu tuan-tuan, sehinggalah terbitnya fajar nanti. Tu ataupun masuknya waktu subuh tu. Tu qiyamul lail. Kalau di Mekah tuan-tuan, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, mereka tak tidur malam. Sepanjang malam tu, kadang-kadang daripada tarawih tuan-tuan, apa kena dekat subuh. Nak dekat subuh baru habis tarawih. Cuma kita di sini di Malaysia memandangkan dah semualah mungkin. Covid ni, maka tarawih tak panjang. Dipendekkan bacaan yang ayat-ayat lazim aja. Apapun alhamdulillah.
Kita akan bermula, insya-Allah kita mohon kepada Allah SWT untuk Allah berikan kita kekuatan, untuk berikan ruang, peluang, masa yang paling penting, masa. Allah, nikmat besar masa, tuan-tuan. Allah kalau tak nak seseorang itu, maka Allah akan sibukkan masa dia, sempitkan masa dia. Sebab masa ni milik Allah. Jadi kita minta Allah berikan masa untuk kita ada ruang dan peluang duduk dalam pengajian. Kita bila hari-hari kita duduk dalam pengajian, tuan-tuan, apatah lagi khususan dalam perbincangan-perbincangan yang membincangkan bab kehidupan ni, apa yang kita dapat? Itulah semakin tajam kefahaman kita. Semakin tajam kefahaman kita. Itu yang kita nak, ya. Baik, jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada malam ni bual bicara kita adalah jangan bersangka-sangka. Jangan bersangka-sangka. Yang kita nak bincangkan malam ni, jangan bersangka-sangka. Mungkin ada yang dah faham, mungkin ada yang dah dengar, mungkin ada yang dah mengikuti pengajian sebelum ni. Tapi untuk kita implementation, untuk kita terjemahkan dalam kehidupan, nak beramal macam mana apa yang dimaksud dengan jangan bersangka-sangka tu. Baik. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Sebelum tu, saya nak respon dengan status. Status kan. Dalam page saya tu, saya ada buat status. Statusnya tentang apa? Sekejap. Tengok balik statusnya. Tentang pentingnya bersihkan hati. Pentingnya bersihkan hati ni. Sebab bila sebut tentang sangkaan ni, adalah kerana hati dia tidak digunakan. Sebab apa tidak digunakan? Sebab kotor. Bila hati tidak digunakan, maka dia jadi kotor. Bila kotor, tak boleh gunalah. Apa yang saya lontarkan, statusnya berbunyi, pentingnya bersihkan hati. Takut orang nak baca kadang status ni, tuan-tuan. Sebab dia yang menulis pun boleh juga terkena, yang membaca ni macam mengena kat aku je ni, contoh. Tapi itulah hakikatnya, realitinya begitu. Pentingnya bersihkan hati daripada pengaruh diri. Pengaruh diri. Hati ni boleh dipengaruhi oleh diri. Diri mana? Diri yang terfitnah dengan duniawi. Diri yang terfitnah dengan duniawi. Dia menyelinap masuk tanpa disedari, akhirnya hidup hanya untuk pertahankan diri. Pertahankan diri bukannya perjuangkan kehendak ilahi. Hujah yang ditegak berpihak pada diri, amalan yang dibuat pula hanya mahu menutup kelemahan diri, tetapi tidak mahu benar-benar mengubah diri. Kita berada di akhir zaman ini. Sentiasalah mohon perlindungan daripada ilahi. Itulah doa dalam hadis Nabi SAW ini, yang mana boleh juga, bukan boleh juga, jadikanlah di amalan, tuan-tuan. Sebelum nak bagi salam tahiyat akhir tu, sebelum nak bagi salam, bacalah doa tu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr. Wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dalam doa ni, tuan-tuan, terang-terang Nabi bagi tahu, terang-terang. Apa yang terang-terang? Yang pertama, minta lindung daripada azab neraka jahanam. Itu kita fahamlah, api neraka. Kemudian kita minta jauh lindung daripada azab kubur, itu alam barzah. Dua ni yang mana Allahu Akbar, wa na'udzubillah min zalik. Jikalaulah kita berhadapan dengan azab kubur, kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan azab api neraka. Tu kita takut tu. Lepas tu doa minta kubur daripada raudhah min riyadil jannah, lubang-lubang ataupun kuburan-kuburan itu, doa minta Allah Ta'ala jadikan daripada taman-taman syurga. Ada macam duduk dalam taman, kubur tu kan dia ada macam dalam aquarium kan, nampak cermin, nampak syurga tembus, see through. Kita tak nak see through neraka. Allahu Akbar. Nak melepasi azab kubur, nak melepasi azab api neraka, kita kena melepasi fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan yang mana menyelamatkan daripada fitnah kematian. Bermaksud begini. Dan
Apa fitnah yang kita kena hindari lagi? Fitnah Al-Masih Dajjal. Dajjal ni pembohong, Dajjal ni. Maksud Dajjal ni pembohong. Ni yang nak kait dengan bersangka-sangka ni. Maknanya, kalau kita nak selamat daripada api neraka, nak selamat pada azab kubur, nak selamat daripada semua perkara itu, maka mestilah nak selamat pada fitnah mati, maka kena dulu selamat pada fitnah kehidupan. Bermaksud, kehidupan ini kita kena perhatikan baik-baik supaya kita tidak fitnah mahya wal mamat. Fitnah kehidupan ini. Apa fitnah kehidupan? Tu, sangka-sangka tu. Sebab itu, kita kaitkan pentingnya, malah wajib bersihkan nanti. Pengaruh diri ni, nanti kan kita akan ada satu perangai yang mana dia akan ada, orang kata apa? Kepentingan diri. Bila bercakap tu, dia ada kepentingan diri dia. Bila dia bercakap itu, dia nak pertahankan diri dia. Bila nak bercakap itu, dia tutup kelemahan diri dia. Dia bukan nak berubah, tapi nak tutup je. Contoh, Abu Yazid Al-Bustami, rahimahullah ta'ala. Ulama besar dan waliullah. Anak murid dia, tuan-tuan, ada puluh ribu orang anak murid dia. Ni untuk wali dah. Anak murid pun ulama besar. Cuma anak murid dia kata, aku kalau dengar ceramah ni, kata saya kalau dengar ceramah memang sedap. Tapi saya tak boleh nak rasa lah apa yang Tuan Guru sampaikan. Abu Yazid Al-Bustami ni. Anak murid kata. Tapi dia tak boleh tinggal pengajian. Kan? Contoh yang mendengar ni. Dengar ustaz, dengar ngikut ustaz. Tapi perangai-perangai tu tetap ada lagi. Perangai-perangai yang perangai. Saya sebut perangai tu yang tak elok lah. Dia kadang tu tapi tak boleh nak berganjak daripada kuliah ustaz ni. Macam ada melekat, ada magnet. Dia macam tu. Lalu Abu Yazid Al-Bustami kata, kau takkan boleh merasa sampai bila? Sampai bila-bila? Terkejutlah anak murid dia. Takkan tak boleh? Tolong. Nak rasa. Maka Abu Yazid Al-Bustami kata apa? Kau tukar pakaian kau ini, katanya. Pakai baju copan camping, botakkan rambut, gantung kacang di leher. Pergi ke pasar, suruh budak ketuk kepala, kemudian bagi kacang. Tak cukup dengan tu, katanya, dengan pakaian kamu itu, pergi jumpa orang-orang yang disanjung kamu sebelum ini. Terkejutlah anak murid dia. Subhanallah, Masya Allah, keluar nama Allah. Lalu Abu Yazid Al-Bustami kata apa? Di saat engkau menyebut itu, dia membuatkan engkau masuk ke dalam kekufuran. Lagi tak pening. Aku sebut nama, takkan masuk dengan kufuran. Lalu Abu Yazid Al-Bustami kata apa? Engkau menyebut di saat engkau nak kelihatan mulia. Bukan nak memuliakan Allah. Allahu Akbar. Ini orang kata apa, berat cerita ni sebenarnya. Kita sebut Allah ni, tuan-tuan, bukan benar-benar nak muliakan Allah, nak dipandang mulia pula. Sikit-sikit Allah. Masya Allah. Masya Allah. Memanglah kan. Ada ustaz takkan langsung cakap buruk-buruk pula. Memanglah. Kalau cakap buruk terus. Tapi nak masuknya, cerita tu menunjukkan bahawa adakah kita bercakap itu seiring dengan hati ataupun hati yang telah dikuasai oleh nafsu atau diri. Diri yang ada personal intention. Dunia. Dirinya ada sangka. Sangka ni apa? Apa itu sangka? The perception. Perception yang bersandarkan apa? Kebendaan. Bersandarkan apa? Kedudukan. Bersandarkan apa? Perasaan dia. Perasaan, keadaan, kebendaan. Dia bercakap tu, position dia yang mana? Kalaulah kata saya bercakap, cenderung saya nak backup orang berpoligami, contoh. Maka saya pun bercakap mesti nak menangkan. Ataupun katalah saya ni, katalah perempuan. Perempuan. Dan saya katalah saya bekerja. Saya ada duit. Jadi, kita bercakap, memakai bajunya kita bekerja, kita ada duit tu. Itu takut tu. Contoh lagi saya
saya bercakap. Sebab apa? Sebab saya ustaz. Pak bacut diri. Bukan sebab kena sampaikan. Bukan sebab wajib sampaikan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan kebenaran setelah kamu tahu. Kita dah ustaz. Macam mana cakap je lah. Jadi sebab tu kadang-kadang di depan mungkin jemaah ustaz, tanggal dia habis semua ni tak start. Tak start. Tanya pula orang yang rapat, habis. Siapa? Isteri kita, anak kita, orang keliling kita yang hari-hari nampak perilaku kita. Dia dengan ceramah, dia bercakap gedegang-gedegang, dia bila kat belakang, tu ada. Allahu Akbar. Ini yang tak nak ni. Dia dalam kuliah, dia tulis Masya Allah, Subhanallah. Tapi in reality tak macam tu, start dia. Banyak. Saya ada satu kes. Bukan satu, beberapa kes. Yang PM saya personal. Ni bukanlah nak kata apa, hati-hati. Ada yang memati, bak kata. Macam ni, kan. Tu anak saya tu Husna. Lalu baca. Dia macam tu. Hati-hati, ada yang memandang. Apa tu? Allah Maha melihat. Ustaz, dia berkata, nak cakap sebab salah, tapi tak cakap kan sebab salah katanya. Apa dia cakap? Dia ni ustaz dia, dia cerita lah. Tak ada saya cerita kan. Dia cakap, macam tu pun ada. Katanya. Habis tu apa guna mengaji? Itulah tahu. Memanglah macam-macam latar belakang kan. Yang datang nak berkawan pun ada. Yang datang nak isi masa lapang pun ada. Yang datang sekadar nak, aku dengar Ustaz Farid ni cakap apa. Yang datang macam-macam. Dia belajar sebab tengok diri dia tengah ada apa. Aku ada masalah, lalu dia belajar. Dia belajar betul lah. Maksudnya ada masalah, pergi belajar. Tapi sekarang masalahnya adalah, dia sekarang nak menutup masalah dia. Dia bergaduh dengan suami, jadi nyampah dengan suami je pasal, ngajilah lebih baik. Buat tahu lah. Sekarang tengok suami sekarang, dia macam tu. Nampak? Dia nak mengelak. Ataupun bahasa mula nak mengelak. Ini takut tuan-tuan. Sebab itu, bila kita bercakap, kita kena tengok. Adakah kita bercakap dari hati yang benar-benar sedar. Lepas tu ada seorang ustaz tu, masa saya tulis pula tentang Maha Melihat. Kita bersangka tuan-tuan, kuat bersangka kita ni. Bersangka ni maksudnya kita kuat menggunakan akal logik untuk menentukan yang gaib. Ini bahaya tuan-tuan. Kita suka guna akal kita ni, yang cetek, yang lemah, yang asal bodoh ni, kira pun tak pandai dulu, 1 + 1 pun terkira-kira dulu. Baru belajar math sikit dah, action. Baru belajar fizik, kimia sikit, dia tak sedar dulu otak dia tu, akal dia ni, 1 + 1 pun tak tahu. Tiba-tiba dia nak cerita tentang yang gaib, contoh bab rezeki, kan? Bab kasih sayang. Itu semua gaib-gaib tu sebenarnya. Dia nak gunakan akal yang cetek ni. Apa lagi yang lebih bahaya? Dia nak gunakan akal yang cetek ni, di saat berdoa, dia boleh sangkanya Allah tak dengar. Sebab apa kita doa main-main tuan-tuan? Sebab apa kita doa main-main? Sebab kita tak rasa Allah tu mendengar kita meminta. Lepas tu ustaz tu kata, itulah mengajar takrif Allah Maha mendengar memang senang, tapi nak memaknainya itu yang susah. Betul? Kita tak nak belajar takrif, kita nak arif. Takrif sehingga arif. Takrif itu kita perjelaskan makna, kemudian kita tak nak makna saja, kita nak memaknainya. Kan? Kita sangka berdoa mengadakan Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita doa tu macam mana nak rasa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat pun gagal. Kalau betul lah, lepas tu ada seorang tu pula, dia ambil ayat lebih kurang, kalau betul lah mengasakan Allah Maha melihat, mesti kita berzikir kuat, mesti kita ni, saya nak ceritanya, kita ni sebenarnya sangka kuat. Kita boleh buat amalan-amalan yang macam tu, tapi dalam konteks kehidupan, kita tak rasa Allah lihat. Dan itulah martabat ihsan. Martabat ihsan tu adalah, Nabi kata, beribadahlah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu melihat, yakinlah Allah melihat.
Tak sampai kat situ lagi. Dan tak nak sampai pun dia, tak apalah, macam mana Ustaz? Buat macam tu lah saya, macam mana dah. Dan inilah yang berlaku. Sangka kita kuat. Sebab hati ni dah sakit. Kita kadang-kadang tanpa sedar, kita beramal dengan sakit hati. Sedangkan beramal tidak boleh sakit hati, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni, kita beramal, jumpa Allah dengan hati yang sakit. Allah tak nak jumpa dengan orang yang hati sakit sebenarnya. Habis Ustaz, saya sakit hati, takkan saya tak boleh beramal? Maksudnya, beramallah sampai hati yang lapang. Bukannya sakit hati. Ada orang masih sakit hati kan? Sana sini. Sebab Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Dan memang tuan-tuan, kalau saya buat satu tamsilan kiasnya begini. Anda nak berhadapan dengan tuanku yang di Pertuan Agong. Tuanku sekarang kita lah, yang di Pertuan Agong kita yang sekarang. Anda ada masalah, tuan-tuan. Katalah masalah sakit hati, susah, melarat. Persoalannya, adakah kita nak jumpa tuanku dengan keadaan kita macam tu? Jumpa-jumpa meratap, melarat, jumpa dengan merintih yang teruk benar lah. Ini tuanku nak jumpa ni. Mesti orang kanan tuanku, penasihat-penasihat sultan, mesti akan tukar. Ni jangan pakai ni. Yang ini jangan pakai macam ni tau. Tak boleh. Ni protokol ya. Kita nak jumpa kena macam ni. Ada masalah pun jangan cerita lagi. Sekarang ni fokus kepada tuanku nak cerita apa. Tuanku nak cakap macam ni aja, cerita protokol. Satu-satu protokol. Ini kita ni. Masalah ni. Tak boleh ke saya nak cakap terus mengadu? Jangan. Dia protokol kata. Okey, baik. Sebab tu doa. Mana ada kita doa terus merau, tak ada. Dan Allah pun tak suruh merau macam tu. Allah suruh mulakan dengan puji-pujian. Lepas tu doa dengan nama Allah pula tu. Doa Ya Rab, Ya Arhamar Rahimin. Kita doktor esak-esak tu, pertama, satu dosa kita. Yang kedua, masalah kita tu. Yang esak-esak tu, bila tak ada masalah, tak ada doa nangis-nangis dah. Doa nangis-nangis ni bila susah je, Ya Allah. Kena nak pula tengah bergaduh. Ya Allah. Dia dipengaruhi lah perasaan itu. Dia kalau betul-betul nak tengah baca Quran, pergi kat Mekah tu kan, kat Madinah tu kan, kat Madinah tengah-tengah mengaji tu susah nangis. Itu dahsyat. Dia tak ada apa-apa isu. Tak ada apa-apa isu. Baca Quran, isu yang ada dalam Quran itu, statement-statement yang pernah contoh tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Saya tak boleh lupakan momen ketika umrah yang kedua saya pergi. Tahun bila dah? 2014 tak silap. Waktu itu subuh tuan-tuan, di Madinah, Masjid Nabawi. Waktu itu menangis satu Masjid Nabawi tuan-tuan. Allah dengan kita-kita sekali. Kita terkesan bila imam tu baca ayat melibatkan qalilan ma tashkurun. Ada ayat yang lain, tapi tentang bersyukur. Sedikit sangat yang bersyukur. Menangis-nangis imam tu, tak boleh nak baca. Dan itu genuine. Real. Duduk. Tak ada apa-apa isu. Tak fikir masalah apa-apa. Sebab Allah zap datang. Biasa kita terpengaruh dengan keadaan isu. Tak apalah. Orang kata habis Ustaz, takkan tak boleh. Nampak? Diri. Nampak? Dia reflect kat diri dia. Takkan tak boleh. Memanglah tak. Bukan soal boleh tak boleh. Tapi kalau kita faham kepada protokol ataupun kaedah kita nak berhadapan dengan Allah. Allah kata, la takhaf la tahzan, jangan kau takut, jangan kau sedih. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu lemah, jangan kamu resah. Jangan lemah dan resah. Dan Nabi pun ajar doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas. Ini sifat-sifat yang kita bersangka, kita ingat Allah suka dengan sifat macam tu. Kita pun lembik, doa. Ya Allah. Tahulah ada masalah. Tapi janganlah sampai bersangka-sangka macam ni, gamaknya ni, tunjukkan keadaan. Dah, Allah tak mau tengok yang tu. Allah nak tengok bagaimana kita berhadapan dengan Allah. Sebab tu sangka baik. Jangan bersangka-sangka.
Bila kita doa, contohlah tuan-tuan. Ni, tamsil lagi ni, tamsil. Dalam bab-bab ni kena tamsil. Wa yaribullahu al-amsala linnas. Saya nak bagi tahu, kita ada masalah hutang. Ni, bab duit ini. Hutang kita ni banyak ni. Tiba-tiba tuanku panggil. Tuanku bagi tahu dan kita tahu. Ketika dipanggil dan kita dah bagi tahu yang kita ada masalah dan dipanggil oleh orang-orang dia untuk jumpa. Dan kita dapat tahu je bahawa jumpa itu adalah nak selesaikan masalah kita. Nak bagi duit. Soal, pergi itu menangis ke senyum? Senyum tak? Orang aku nak bagi duit. Projek. Dapat projek. Sekarang jumpa Allah. Allah bagi masalah ke Allah selesaikan masalah? Soal. Dah. Kalau kita jumpa Allah, jumpa tu masuk kita doa dengan Allah, itu sebenarnya menyelesaikan masalah. Dah kenapa kita tidak merasakan bahawa Allah sedang mendengar dan mengabulkan? Sebab kita tak ada ilmu. Itu je. Kita terpengaruh dengan alam benda. Kita menghukum, kita belajar tentang Allah dengan mengukur tentang diri kita. Gamaknya macam ni agaknya kalau minta mesti ada. Nampak dia ukur dengan diri. Sedangkan bila berhubungan dengan Allah, kun fayakun. Bila dengan Allah tuan-tuan, dia tak perlukan masa. Kita je perlukan masa sebab kita banyak ragu, banyak dosa, banyak lalai. Allah tak perlukan masa. Di sisi Allah tak ada masa. Tak ada. Kita yang perlukan masa. Sekiranya Allah kata kun fayakun lah. Cuma kita tak tahu kun fayakun tu bila. Dan Allah tak perlukan asbab untuk bagi. Allah nak bagi, Allah bagi. Kita yang perlukan asbab untuk buat. Sebab kita makam asbab. Makam bersebab. Contoh Allah nak buat langit tuan-tuan. Allah buat langit. Allah tak perlukan tiang yang berbentuk benda. Sebab Allah mempunyai sifat kuat. Sedangkan tiang itu untuk menyatakan kuat. Tiang untuk menyatakan kuat. Baik, sekarang ni apabila Allah sendiri yang buat, perlu ke ada tiang? Tak perlulah sebab Allah pemilik kuat. Kita ni bukan memiliki. Kita terkial-kial mencari. Cari kayu lah, cari batu lah, cari besi lah, carilah, buatlah. Campur. Itu pun roboh juga tu. Jatuh kren, kelemam, jatuh. Ni nampak? Ada careless kat situ. Mesti ada kecuaian. Nampak? Punya kita lemah. Tapi Allah Ta'ala tentang perlu ke? Perlu makhluk ke? Perlu makhluk untuk menyatakan kuasa Allah? Tak perlu. Allah bersifat istighna, iaitu Maha Kaya yang tidak berhajat kepada makhluk. Jadi kita banyak bersangka dengan Allah. Agaknya Allah ni payah Allah nak makburkan aku. Nampak? Payah gamak Allah nak abuk. Itu jadi berat tu. Macam mana nak lawan dia untuk sangka-sangka? Ni tengah lawan lah ni. Maksudnya sekarang sangka-sangka tu benda. Kita bersangka dengan Allah. Kita tak yakin bahawa Allah Ta'ala boleh buat tanpa ada perkara-perkara yang kita sangkakan tadi. Apa yang kita sangkakan tadi? Mesti ada isu. Mesti ada benda yang kita sedang sangkakan. Boleh ke? Orang poligami boleh. Ya ke? Nampak? Sangka. Kita duk letak satu paradigma yang kita boleh ke? Orang tak ada cemburu. Boleh ke? Duk tanya boleh ke? Mestilah boleh. Sebab apa saja yang kita kaitkan dengan Allah, tiada yang mustahil. Lepas tu yang lebih pelik, dia mula kata, cerita kaitkan dengan Aisyah radhiyallahu anha, cemburu. Cemburu. Dia kait cemburu. Isteri Nabi pun cemburu. Saya takkan tak boleh. Masalahnya isteri Nabi tak buat pengakuan saya cemburu. Tak ada buat pengakuan. Perbuatan itu saja. Lalu diselesaikan oleh Nabi. Orang panggil apa? Waktu itu juga. Kita tak siap buat pengakuan. Salah ke? Saya cemburu. Normal lah. Buat pengakuan. Udahlah buat pengakuan. Kempen lah tu. Isteri Nabi ada kempen? Ada. Nabi ada kempen? Ada Nabi kempen suruh cemburu? Tak ada. Tak ada kan? Kita baru tahu cerita pasal Nabi sikit. Pakai kat diri. Kepentingan diri. Pertahankan pula tu. Mengaji tak mau. Dia buat bicara malam ni kita bagi tuan-tuan. Walau baru nak dengar tersedak ni.
Bila lagi kita nak yakin? Kita jadi susah, kita jadi resah, kita jadi dipijak-pijak, kita diinjak-injak. Satu je sebab. Sangka-sangka kuat. Tu je. Kuat bersangka. Bila sayang je, boleh ke Ustaz? Sayang. Ish, kata. Dah lah. Mana boleh? Seorang dah sayang. Muka-muka bagi tu. Ish, boleh ke Ustaz? Buat rezeki ni. Kita kerja mati duk balik pun tak. Dah nampak? Kuat sangka kita. Nampak? Jadi ini yang masalahnya. Kemungkinan besar bila kuat bersangka sebab banyak saka, tuan. Tu je ayat dia. Bila kuat bersangka sebab banyak saka, apa saka? Saka dunia. Saka dunia ni. Saka dunia ni yang banyak menjadi punah sehat dekat kita. Banyak memberi tunjuk, bukan tunjuk ajar, tunjuk untuk kurang ajar. Untuk ayat dia. Bila tak kena bak kasih sayang, dia bersikap kurang ajar. Allah uji kasih sayang sikit, kurang ajar dia keluar. Allah uji bak rezeki sikit, kurang ajar dia keluar. Sebab apa? Dipandu oleh tadi keduniaan, saka dunia yang menunjuk kepada kurang ajar. Malah mengajar untuk menunjuk-nunjuk pula. Sebab tu bila Allah uji susah, dah susah, datang pula ujian, mengamuk-ngamuk dia. Mengamuk-ngamuk tuan-tuan. Allah nak uji. Nak tengok sabar tidak. Tu je. Mengamuk-ngamuk. Saya baru dapat, ni kisah benar ni. Dia mesej kat saya. Saya tak jawab lagi, panjang cerita. Saya appreciate saya gai yang mana tulis panjang-panjang. Jangan serik tulis je tak apa. Nak buat 3 buku surat pun tak apa, tak ada masalah. Memang tulis, saya baca. Jangan delete pula, kadang-kadang tulis delete pula. Tak apa, tulis je. Yang penting dah masuk dalam simpanan saya. Ada masa macam ni top saya keluarkan. Saya kadang-kadang mungkin tak jawab dekat situ sebab bila cerita panjang, takkanlah saya jawab pendek-pendek kan. Saya bila panjang, saya pun kenalah ulas dan kupas. Contoh ni. Dia ini cerita bab kahwin lah, poligami. Nak bakal, belum kahwin lagi bakal. Suami isteri ni baik lah, nak jadi cerita, jumpalah seorang ni, si fulanah ni, berbaik-baiklah dengan isteri ni. Jadilah angkat-angkat lah, berangkat-angkat lah ni. Tuk-tuk dapat tahu bahawa yang suami ni, bahasa mudahnya apa ya? Angkat lah. Allah takdirkan nak berjodoh kat sini. Kawan ni, si Pulana ni, anda bersangka sampai hati kamu mula. Siap tulis. Ingatkan berlaku dalam TV je, berlaku betul-betul. Sudah. Kuat sangka. Dan dia cakap apa? Dia beramal Ustaz, dua-dua baik. Memanglah. Tapi sangka tu banyak. Beramal memang nampak baik. Beramal memanglah baik. Kenalah beramal, takkan beramal nampak buruk pula. Beramal memang ending amalan baik. Tapi jadi baik belum tentu. Ustaz dia solat, Ustaz, takkanlah dia mencuri. Memanglah solat, takkan solat pula menggambarkan mencuri. Seorang yang solat mesti gambarkan solat. Seorang yang pegang tasbih zikir mesti menggambarkan orang yang tasbih zikir. Seorang yang mengaji Quran mesti menggambarkan orang yang mengaji Quran. Tetapi sikap dia, sangkaan dia belum tergambar lagi. Bila nak tergambar? Apabila berlakunya peristiwa-peristiwa tertentu. Ujian-ujian tertentu. Keluar belang tarung dia, tuan-tuan. The true color is coming, kata. Diri sebenar tu keluar. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, bila kata kita hari ini, bila sebut jangan bersangka-sangka, sudah pastinya nak dijaga itu apa? Bila tanya, Ustaz macam mana nak keluar? Maka keluarlah kita daripada sangkaan itu. Kalau sangkaan itu datang merujuk kepada benda, tadi contoh, isunya apa? Mesti ada isu, dia takkan tiba-tiba sangka je kan? Mesti ada isu yang membuatkan kita menyangka benda itu. Maka keluarlah daripada isu itu dengan ilmu. Sebagai contoh,
Ada yang PM saya juga. Cerita bab semalam lah, bab iblis. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Tapi saya jawab langsung tak reply. Tersandar kat ni kena. Itu saya jawab. Ada saya jawab direct. Sebab dia kata apa? Adakah ini agenda iblis juga katanya? Setelah saya mengabdikan diri kepada suami saya 15 tahun, kemudian digantung tak bertali, saya mengabdikan diri kepada suami saya yang dianggapkan syurga. Adakah ini agenda iblis juga? Maksudnya nak bagi tahunya, agenda iblis, suami itu dah nampak buruk. Orang kata takkan tak boleh tengok buruk tu. Adakah ini agenda iblis? Dia nak bagi tahulah. Kan saya cakap semalam, iblis ni suka buat orang tengok buruk. Nabi Adam AS tu elok kejadian yang hebat. Kena si iblis tengok buruk terus. Nampak? Saya cakap, masalah tu bukan tengok buruk. Itu memang buruk perangai, saya cakap. Memang buruk perangai lah, dah gantung tak bertali, nak nunggu apa lagi? Pergilah pejabat agama, saya cakap. Satu bab lagi, pergi mengabdikan diri kepada suami itu, siapa suruh? Saya cakap. Orang suruh abdikan diri pada Allah. Orang pergi mengabdikan diri kepada suami, siapa suruh? Nampak? Dan kadang-kadang tak ngaji, tak reti, tiba-tiba isu kena dengar, pum. Ya tu Ustaz, suami saya gantung tak bertali, macam mana? Saya nak tengok apa sangkaan dia. Dia bersangka bahawa, oh itulah syurga saya. Lepas tu dia mengabdikan diri kepada suami itu. Siapa suruh mengabdikan diri kepada suami? Islam suruh mengabdikan diri kepada Allah. Jadi hamba Allah, jangan jadi hamba suami. Jadi hamba Allah, jangan jadi hamba isteri. Jadi hamba Allah, jangan jadi hamba anak. Jadi hamba Allah, jangan jadi hamba duit, jangan jadi hamba dunia. Apa maksud hamba? Taat dan patuh, serah dan perintah, serah dan kerah. Itu hamba, serah diri dan dikerah. Kita ni serah diri pada dunia dan dikerah, rela dikerah oleh dunia. Tapi bila Allah suruh, berkira-kira. Tak boleh lah. Bersangka-sangka. Abdikan diri kepada Allah. Serah diri pada Allah dan rela dikerah oleh Allah. Jika Allah suruh taat dengan suami bersusah, terima. Dan jangan memburukkan. Nampak keburukan, selesaikan dengan cara yang baiklah. Apa cara yang baik? Kalau cara yang baik itu perlu berpisah, berpisahlah. Sambil berpisah, nyanyi lagu Rabbani. Berpisah sudah segalanya. Nyanyi. Yang tinggal hanyalah kenangan. Itu pisah mati, Ustaz. Iyalah, alang-alang pisah, biar pisah. Ibarat macam pisah mati terus. Ini kan berpisah kan, tergenang-kenang. Itu jadi masalah. Kita jemaahnya mulakan Allah SWT. Baik. Ini yang berlaku. Bila kita nak betulkan balik. Sebab tu hidup, jangan bersangka-sangka. Hidup, jangan bersangka-sangka. Apa yang anda lihat depan mata, bukan itu sebenarnya tafsirannya. Tengok Ustaz, sayang tu kan, maksud sayang kan setia dengan yang satu. Mana pula dalil sayang setia dengan satu pula ni? Kait dengan Nabi, kata Nabi setia dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dah wafat, baru kahwin lagi. Kamu sangka Nabi tak suruh pun. Macam tu. Bersangka kuat. Kait dengan diri pula tu. Tengok tu sayang. Ni sayang lah tu. Kat mana kamu ngaji bab sayang tu? Pegang-pegang tangan. Tu bukan sayang. Tu pegang tangan. Oh bukan sayang Ustaz. Habis tu tak boleh pegang tangan. Peganglah. Siapa suruh tak kasih? Masalahnya kalau kamu definisikan sayang tu pegang tangan. Satu masa tak boleh pegang. Dah tak sayang. Apa hal tak boleh nak pegang? Mana taknya? Dah stroke. Allah buat macam tu pula. Oh ya tak ya ke Ustaz kan? Kawan tu dah tak boleh nak pegang. Adakah bila tak pegang itu tak sayang? Alah Ustaz, masalahnya Ustaz, suami saya tu bukan tak stroke. Suami saya tu saja tak nak pegang saya lah. Sebab apa? Yalah, kita ni kan, dah berusia kita ni kan. Nampak sangka? Kuat nyangka. Yalah, kita ni kan, ya. Yalah, hilah dia tu. Dia suka buat satu statement yang tak ada nas, tak ada dalil, tak ada apa, pum letak kat situ. Maka jadilah satu, orang kata apa, kaji selidik. Jadilah
sebagai sandaran, lalu jadi dalil pula tu dalam kehidupan. Daripada situ keluarnya tip-tip membina kasih sayang. Nampak? Allahu Akbar. Yang terbaru ni ada seorang, tapi ni doktor lah, tak tahu doktor apa, saya pun tak tengok data belakang dia. Mungkin anda pun mungkin tengok kot. Apa kalau nak anak tu cerdik, apa bedtime story, mak ayah, bapak especially, bapak-bapak tu, sudah katanya. Nak kena duduk sebelah anak, duduk baca buku. Jam tuan-tuan. Tapi based on kajian. Adakah kajian itu boleh dijadikan sandaran? Mana tahu kajian itu juga bersangka? Apa sangka? Tengok keadaan. Orang tu dulu. Mana ada buat macam tu tuan-tuan? Cerdik dia jadi orang sekarang. Sampai jadi doktor orang tu. Ada buat macam tu. Ada bedtime story. Janganlah kita, budak sekarang ni kena bedtime story ni. Kata. Nampak? Kadang-kadang kita suka hukum benda tu. Ini je masalahnya. Suka buat hukuman. Lepas tu menghukum. Nampak? Suami tak pegang, isteri pergi pegang. Tak apa, tak pegang pun tak ada masalah pun Fazilah. Tak pegang-pegang pun tak apa. Sebab apa? Makan rasa dah. Makan zok mana. Tak ada main. Ini cerita benar. Ini cerita benar. Ada seorang tukang urut. Saya pernah sakit 5 tahun lepas tuan-tuan. Ini dah maksud dah. Sekarang 2021. 2015. 6 tahun dah. Allahu Akbar. Urut tuan-tuan. Dia tukang urut. Dan dia ni bekas tukang urut Sultan. Di area apa? Mengalir ke Kuala Selangor. Dia urut tuan-tuan. Sama pegang. Satu ketika dia tak pegang. Dia macam ni dia. Scan. Panggil. Tapi rasa tuan. Okey. Dah. Tak pegang pun. Boleh pegang dapat pala gugur. Masalahnya pegang dapat pala gugur tapi buat dosa balik sebab tak pegang dah bergaduh. Elok-elok pegang dosa gugur. Dah tu kalau tak pegang bergaduh. Dah tambah dosa buat gugur dosa. Tambah dosa gugur dosa. Bila ada satu etikot memang pegang gugur dosa itu salam. Elok. Gugur dosa? Gugur. Bila tak pegang? Tengok tu. Tengok tu abang. Tak nak pahala lah tu. Yang dia beli suami tu tak dosa. Cuba tu jangan terikat hidup ni. Jangan buat syarat. Jangan sampai terikat. Syariat bukan suruh terikat. Syariat tak pernah mengikat kita. Malah dalam bab fikih. Dalam bab fikih tu fikih lah tu. Pegang-pegang fik ni. Mana pernah mengikat. Semua ada rusah, ada musyakkah, ada mazhab, ada khilafiyah. Mana ada mesti stick dengan satu. Ini kita stick dengan satu. Ni nampak dah tak pegang lah tu. Dah sayang lah tu. Dah tak sayang lah tu. Betul tak? Tu ada soalan tadi. Apa tadi? Suami buat amal baik tu tanda isteri bukan ustaz. Kan apa yang suami buat isteri dapat pahala juga. Bila isteri taat suami pernah dengar ini. Sekarang ni begini. Sekarang mula-mula sekali tu buat sebab Allah suruh. Habis cerita. Bila buat sebab Allah suruh, tak perlulah bersuruh-suruh. Faham? Tak payahlah nak buat dapat pahala juga. Isteri bukan apa. Kita ni mahalkan sikitlah kebaikan tu. Janganlah lepas bersuruh baru nak buat. Lepas tu gunakan alasan. Alasan apa? Dapat pahala juga. Bukan isteri sendirilah bang. Kenapa? Sambil ada ekor belakang tu. Kenapa? Dah tak selera ke? Kenapa? Mula cari dalil sebab nak dapatkan balik apa yang tak dapat. Ni jadi masalah kepentingan diri. Ada orang, contoh tuan-tuan, Tama cakap, anda nak belayan, anda nak suami buat baik, pahala isteri buat baik. Soalan sekarang, nak buat baik ke nak suami buat baik? Nak buat baik ke nak isteri buat baik? Kalau kita hanya mempergunakan isu suami buat baik, isteri buat baik, lalu sekali kita tak baik-baik. Ini jadi isu. Maknanya kita hidup dengan siapa, untuk siapa? Wallahi tuan-tuan, tadi terlintas, saya tak upload lagi. Besok saya tulis. Saya tulis apa? Manusia ni, sifat dia lupa. Nasiah. Kita berpapullah buat kebaikan,
nak bagi manusia ingat. Betul tak? Nak bagi ingat. Tapi manusia tu tak lupa sifatnya. Tapi kita tak nak buat kebaikan benar-benar sebab untuk Allah terima. Allah tak pernah lupa, tuan-tuan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau ini jadi pegangan, tak ada isu. Dapat pahala juga. Suami buat pun dapat juga pahala. Isteri pun sama-sama dapat pahala. Tak jadi isu. Kalau benarlah kita duk yakin Allah kira amalan aku. Aku buat baik ni, Allah kira. Suami kira ke, tak kira ke, atau beri kira ke. Aku nak buat baik juga. Sebab apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Aku tak nak buat jahat satu pun. Sebab sebesar zarah pun Allah catat. Sebesar zarah pun Allah kira kejahatan dan kebaikan. Jadi, kenapa berkira-kira nak buat baik di saat Allah tak pernah lupakan kebaikan kita? Tak ada alasan. Alasan kita adalah nak tengok orang buat dulu, ke bahawa kita terinspirasi. Nak tunggu. Ni sangkaan. Adalah kita dalam rumah tangga sama-sama lah. Sama-sama lah. Memang sama-sama. Tetapi dalam amalan, ini kena ada kesedaran. Kesedaran ini datang daripada pengajian. Bukannya ada pasangan. Kadang-kadang ada pasangan pun tak sedar-sedar, tuan-tuan. Bila ada pengajian, barulah kita akan ingat. Barulah kita akan faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi maknanya apa? Kita nak membincangkan jangan bersangka-sangka. Bab sentuhan ni, sambung balik persoalan. Bab tambah kasih sayang. Berapa tambah tu? Bagi tahu. Saya nak cerita macam ni. Yang mengatakan tambah kasih sayang tu, tambah takat mana? Sebab tu kadang-kadang kita membicarakan soal benda yang gaib. Kasih sayang tu sebenarnya bersifat gaib, tak nampak. Sepatutnya memegang itu bukan menambah, seperti menyatakan kasih sayang yang sedia ada. Bermakna kasih sayang itu ada sebelum adanya pegang. Bila pegang, bukan kata baru nak ada kasih sayang. Pegang ni patutnya menyatakan kasih sayang. Itu je. Sebab tu kena faham struktur. Ada sebelum tiada. Adakah ada pegang dulu, ada kasih sayang, atau kasih sayang dulu baru pegang? Habis Ustaz yang pegang-pegang tu Ustaz, tiba dia tak ada kasih sayang tu, maksudnya dia tak ada lah. Dia pegang sebab nafsu, bersangka, oh dengan pegang boleh dapat kasih sayang, apa dapat syok dia. Dia syok dia pegang. Kan? Memang yang belum halal pegang. Syok dia nafsu. Lepas dah kahwin, dah halal, awak tak ada karen pegang. Tak ada karen ni. Allah kata kasih sayang dekat aku, bukan dekat pegang. Kamu dah pegang dulu, kamu tanggung. Satu, yang keduanya, kamu nampak pegang itulah kasih sayang. Tanggung. Sebab itu, kahwin bukan nak mencari kasih sayang. Kahwin itu nak meluahkan kasih sayang. Bukan mencari lagi dah. Sebab tu, kena ada dulu rasa. Kena dapat sifat dulu. Kena dengan Allah dulu, baru dengan manusia. Kalau ikut protokol, hablum minallah dulu, baru hablum minannas. Anda tak ada kasih sayang, tiba-tiba nak menyayangi. Anda buat apa? Tak menyayangi, jadi membenci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu kita belajar terbalik. Kita belajar seeing is believing. Termakan dengan doktrin kapitalis. Kasih sayang ni banyak kita belajar dengan kapitalis. Sampai tu ikut-ikut dengan perangai mereka. Apa kapitalis ni? Kebendaan. Macam mereka hebat sangat dalam bercinta ni. Tak nampak bahawa kita dah ada role model yang hebat. Itulah bagi Nabi SAW. Allah dah buktikan cinta pada Nabi SAW itu. Nabi menyatakan dengan
nak memastikan, makna cinta itu adalah nak memastikan bebas pada api neraka. Itu makna cinta. Menyelamatkan daripada kerosakan, menyelamatkan daripada kemurkaan Allah. Itu tanda sayang. Yang kita duk nampak cinta, sayang, setia satu. Nampak orang. Cinta je nampak orang. Sangka. Ni sangka. Cinta nampak orang. Kahwin, sayang, nampak orang. Sebut kaya, nampak harta. Ni sangka. Sebut kaya, nampak harta. Saya selalu ulang benda. Tak apalah, biar ulang tuan-tuan. Biarlah sampai kita meresap, insyaAllah. Sebut sayang, nampak suami. Sebut kaya, nampak harta. Sebut rezeki, nampak duit. Sebut pahala, nampak harta. Dah tu, adakah makna sayang itu suami? Tak ada suami, tak ada kasih sayang. Tak ada. Jadi yang dipaham sayang itu dengan memaknai suami itu. Memaknai isteri itu. Sebab itulah orang kata saya jumpa dah kasih sayang saya Ustaz. Cuba kita recall balik. Bila kita start berkasih sayang? Bila start? Bila start kita berkasih sayang? Yang kita nak berhujah-hujah ni. Ni, nak tengok kita sangka tak? Yang mana yang kata duk macam mana duk kita dengan perangai-perangai tadi tu, duk banyak macam-macam statement keluar ni. Cuba kita ground zero balik. Baik, cuba kita anggap tak ada. Anggap tak ada semua. Mari kita zerokan balik. Soalan, saya tanya diri saya tanya pada anda semua yang menonton malam ni. Mari sama-sama jawab. Bila kita bermula kasih sayang? Bila renung-renung balik. Bila bercinta dengan orang. Baru, oh sayang. Nampak? Tak cari tanya anak yang belum kahwin. Kamu ada bercinta dengan sesiapa tak? Ish, ayah ni. Mana ada? Tak ada cinta sesiapa? Tak ada. Problem kamu nanti. Bila start kamu bercinta, kita selalu kena pandang bercinta. Bercinta je orang. Betul tak? Apa lagu, habis semua. Atau bercinta je orang. Atau bercinta je orang. Terbalik tu Puan Marinah Rosli bukan sebut harta nampak kaya. Sebut kaya nampak harta. Itu statement yang salah. Jangan jadikan nak. Itu sangkaan. Sebut kaya nampak harta. Tak ada siapa kadang-kadang kita nak sebut. Saya bermula bercinta bila saya kenal Allah. Mana boleh kita bercinta dengan nama sifat yang tiada pada makhluk? Bermaksud selama ni kita pembohong lah. Lepas tu kena mulakan balik perbetulkan niat. Saya bercinta kerana Allah, Ustaz. Saya bercinta kerana Allah. Dah kau kerana Allah, janganlah tengok makhluk. Janganlah tengok apa perangai-perangai tu dulu. Kita kena, sebab kita dah terlajak ni. Kita dah terlajak, dah tergantuk dah ni sekarang ni. Dah luka-luka ni dah lebam-lebam ni Baru nak, ya Allah, mula bercinta. Aku dah bergaduh dengan lelaki bini ni. Mula bercinta benda, Ustaz. Nah, sebab tidak. Sekarang ni kita kena betulkan iktikaf balik. Betulkan sebutan balik. Ya Allah, sebenarnya bermula je cinta dan sayang telah bermula dengan Engkau, ya Allah. Bermula je cinta itu dengan Allah. Kita boleh sebut, tetapi nak faham tu mengambil masa. Ni dia ni. Setelah dikhianati, ya Tuan Muaz tadi. Setelah dikhianati isteri dengan perbuatan curang, sang rambut tak ada isteri semakin kuat walaupun isteri mengaku kesalahan secara lisan kerana sikap isteri masih lagi alpa tentang tanggungjawab sebagai isteri. Apa perlu bersangka baik terhadapnya. Sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah, bukan pada orang. Sekarang ni kita ada masalah dengan Allah untuk Allah betulkan perangai isteri tu. Sebab tu kita masih mengulangi statement yang sama. Sekarang ni, kalau dah tahu dah perangai isteri tu salah, dah nampak dah salah. Ini bukan sangka buruk, nampak dah memang buruk, memang buruk.
Dah nampak dosa ni, nampak dah. Dia bukan suruh sangka baiklah dengan dosa. Tak ada ni dosa, memang dosa. Sekarang ni sangka baiklah dengan Allah. Allah pun boleh terima keampunan kita yang berdosa. Yang, ya Allah, dosa. Tahu nak cakap lah, dosa syirik lah paling besar. Sekarang ni, kita duk suruh sangka baik dengan Allah. Jangan bersangka-sangka. Dengan manusia sekarang tengok depan mata. Jangan bersangka-sangka apa aku dapat, aku ambil isteri aku curang macam ni, apa aku dapat. Jangan sangka-sangka macam tu lah. Sekarang ni, adakah Allah buat kita ni, apa kerugian kita? Kerugian itu apabila kita menurun iman kita. Kalau perangai isteri tu tak baik lah, kata tak buat perangai pun, tiba-tiba keimanan kita hilang. Kita nampak isteri. Yang ni tak nampak isteri, nampak Allah kan? Baguslah. Baru nampak Allah. Sebab apa? Allah sudah aku curang. Macam mana aku nak sayang dia? Baru tahu ada sayang ke tidak. Dulu mungkin kita nampak isteri dan kita sayang tu bukan sebab ada sayang, sebab isteri. Mungkin muka dia cantik ke, senyum manis ke, dia punya kata-kata ke, apalah macam tadi lah, statement-statement tadi. Dari pandangan mata turun ke hati, macam-macam lah. Allah terima kita dengan penuh dosa. Allah bukan terima kita dengan penuh amalan tau. Sebab tu, kalau dalam pengajian kitab Tazkiyatun Nafs, Musyakaful Qulub, Imam Ghazali Ta'ala, pintu utamanya kita kena lalui pintu taubat. Orang yang menuju kepada Allah tu dengan dosa. Dosa dia, ya Allah. Terima ya Allah aku. Tak ada. Tentang datang dengan Allah. Terimalah amalan aku. Tengok aku. Tengok pahala aku banyak. Tengok aku baik. Tengok tak dia terima. Kita datang dengan Allah dengan dosa. Ya Allah aku dosa ya Allah. Aku berdosa ya Allah. Astaghfirullah. Aku berdosa ya Allah. Allah terima. Nampak? Sekarang ni, sangka tu letak pada Allah. Sangka baiknya sekarang isu kita ni, sangka buruk dengan Allah. Kita sangka buruk bahawa itu satu keburukan macam sia-sia lah aku dapat isi macam ni, teruk sangat ni. Apa aku dapat ni? Tu kita sangka dengan Allah. Kita sedang memberontak. Itu maksudnya. Patutnya, ya Allah, tak sia-sia. Aku dapat isi macam ni, kau nak bagi aku pahala. Dan kau boleh ubah dia. Atau kita dah tak larat sangat, dah nampak sangat dosa dia lambak-lambak sangat. Senang cerita, bawa ke pengadilan lah. Lepaskan cara baik. Habis cerita. Dah tak payahlah nak pening-pening. Oh, jenuh dah. Nak mikir kan. Nak tengok je nampak dosa. Tengok dia nampak dosa. Kita suruh tengok orang nampak Allah. Kita ada satu masalah. Contoh dalam mengaji ni. Sebab tu ada orang, ada satu penyakit. Dia kalau bercakap kebaikan, dia nampak buruk orang. Bahaya sungguh. Kita sebenarnya bercakap, ini nak nampak Allah. Tengok orang, nampak dosa, nampak Allah Maha Pengampun. Cukup. Tak payah nak panjang-panjang lagi. Nak cerita lagi. Khalas kat situ, titik. Bukan suruh bersangka baik dengan dosa dia. Dosa dia memang dosa dia lah. Ya Allah, banyak dosa dia buat. Ya. Iya Tuan Puan Lestari Tami. Semuanya asbab nak kenalkan Allah. Kita dah sibuk nak kenal suami. Lepas tu tak sanggup nak kenal pula. Sebab apa? Kenal buruk. Anda ingat anda kenal manusia, anda akan kenal baik ke? Try tengok. Saya nak tengok siapa yang kenal manusia nampak jumpa kebaikan. Main jumpa kat saya. Saya nak dengar. Setakat hari ni, makin dia rapat dengan seseorang tu, kalau dia nak kenal peribadi seseorang, dia akan makin nampak buruk. Sebab apa? Sebab memang hakikat dunia ni bertemu dengan keburukan. Sebab bermulanya itu dengan buruk. Benda buruk tapi bukan najis. Itu saja. Apa dia? Air mani. Itu pun Allah selamatkan kita. Air mani bukan najis. Itu saja. Tetapi kejadiannya buruk. Apa maksud buruk? Hina. Allah kata sendiri. Rujuk surah Sajadah ayat 8. Itu dalilnya. Ustaz ni mana-mana nak hina kan. Tak pandai. Tak ada, saya tak pandai. Allah kata, saya ambil balik apa Allah kata, saya sampaikan. Itu saja. Nak cari? Carilah. Sebab tu jangan cari manusia. Jadikan sebagai mirror. Dia panggil tajalli. Itu dia panggil menyatakan. Nampak
Ish, salah banyak ni. Belajar cepat-cepat. Nampak Allah Maha Pengampun. Kan selesai masalah. Kita dari awal-awal nak kenal manusia. Terima kasih bang. Abang melengkapkan hidup saya. Separuh nyawa saya. Separuh nafas saya. Allah. Tubuh kat orang buat apa? Tapi tak apalah. Asbab perjalanan itu kita kena Allah kan. Macam tadi Tuan Muaz tadi. Memang kita sakit kan. Sakit. Perasaan kita sakit kan. Dia tahu curang. Isteri kita curang. Tahu pula tu perangai dia buat pula tu. Sakit yang kita tak terima. Tapi cuba renung. Apa yang kita boleh belajar pada peristiwa tu? Belajarlah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Itu sebenarnya. Ya Allah, macam ni agaknya bila kau tengok aku buat jahat. Cik ada Nabi Khidir AS. Dan satu doa dia tulis, di saat engkau memberikan kenikmatan, aku menggantikan dengan kemaksiatan. Allah Akbar. Kita buat dulu maksiat dengan Allah sebelum orang buat maksiat dengan kita. Kita dulu khianat dengan Allah sebelum orang khianat dengan kita. Khianat apa? Kita janji apa dengan Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lepas tu kita janji apa lagi? Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku untuk Allah. Tiba-tiba mati aku, tak ada benda ni. Dah? Mana janji tadi? Hidup saya bila ada dia. Dialah pendamping saya Ustaz. Hidup saya Ustaz, isteri saya ni. Allah, hai lega saya. Nampak? Salah kita. Sebab tu kita dalam pengajian ni, memang anda boleh cari dalam sudut teknikal. Bila perangai, nak cerita, nak seronok, nak dengar. Oh, macam ni isteri suami yang jahat macam ni Ustaz Oh, mana ni jenis suami tak bertanggungjawab ni. Kita suka nak dengar statement tu. Kemudian suami pula, oh mana ini ciri isteri dahaka lah ni. Kita nak dengar statement tu. Sebab apa? Ada diri. Tiba-tiba dengar pengajian ni, mana statement kata suami salah, isteri salah ni? Tak jumpa pun, nak nampak Allah ni. Mana ni Ustaz? Nampak. Sebab tu kadang-kadang ada yang left je. Sebab kita nak tahu dah. Kita nak tahu adakah suami kita ini suami yang akan dihukum oleh Allah sebagai suami yang jahat. Dia nak tahu yang itu. Dia ngaji, ya betul. Ustazah ni cakap betul. Abang tengok abang. Saya dah dapat jawapan. Abang memang lelaki tak bertanggungjawab. Dia nak itu cari ni. Yang isteri suami pula dengar. Dengar tu kamu. Kamu ni ciri isteri derhaka. Nampak? Abang cakap tak mau dengar. Dengar ni kamu. Kita nak ada endorsement untuk backup diri. Allah. Entah bila kita nak belajar kenal Allah. Itu dia cerita dia. Sebab tu seronok. Dengar pengajian macam ni kalau baca, ya Allah. Kadang-kadang tak sanggup kita. Sebab tu kita jangan bersangka-sangka. Riliskan balik. Lepaskan. Segala apa yang terikat dengan diri selama ni. Lepaskan. Apa lepaskan? Maksud lepaskan dalam konteks kefahaman. Sebelum ni kita faham lain. Menyebabkan kita dapat apa yang kita ada. Kita dapat ini hari. Hasil kefahaman kita yang sebelum ni lah. Hasil kefahaman kita yang sebelum ni lah. Kita dapat beban hari ni. Sekarang tak payah nak repeat kefahaman yang sama untuk menambah beban di masa hadapan pula. Sekarang kita hilangkan. Kita hilangkan perkara-perkara itu. Nampak? Untuk kita ke depan. Sebab kita sekarang ni memang tujuan hidup tu untuk mengenal Allah. Illa liya'budun. Dalam pelbagai cara dan kaedah. Pelbagai cara dan kaedah. Yang penting tujuannya satu, sampainya adalah kepada Allah. Allah uji kita dengan kesusahan, kesakitan untuk kenal siapa? Kenal Allah. Jangan kita bersangka, ya Allah aku sakit ni, agaknya aku hidup ni tak bermakna hidup aku. Jangan tuan-tuan. Sakit, tengok singkapinya dengan ya Allah. Dia rasanya memang kadang-kadang dia bagi rapat paling maksimum. Kata guru saya, Farid katanya, kau ni, dia cerita, kadang-kadang sampai kau dah ada kat bucu yang kau dah tak boleh pergi mana. Kita berada di bucu kan,
Makin dekat bucu. Dah tak boleh. Kita dah berada di bucu. Nak ke kiri tak boleh. Ke kanan tak boleh. Di situlah kau akan nampak siapa sebenarnya. Apa tu? Itulah kuasa Allah. Kadang-kadang bila sakit ni, kita tak nak lagi balik untuk kenal Allah. Kita masih lagi nak kenal, kenapa aku sakit? Dia nak kenal itu. Kena makan tak cukup, kena penyakit, kena itu. Itu kita boleh baca dia, tuan. Sebenarnya yang kita perlu fikir, ya Allah, kenalkan aku dengan engkau melalui sakit ini. Patutnya kita minta. Allah uji rumah tangga. Jangan cari lagi di mana, kenapa, bagaimana. Janganlah. Patutnya, ya Allah, melalui perjalanan cerita rumah tangga aku ni, ya Allah, kenalkan aku dengan kau. Patutnya kan. Atau nikmat. Allah bagi nikmat banyak. Macam Nabi Sulaiman AS. Masya Allah, nikmat, ya Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini kurniaan daripada Tuhan. Kenal Allah juga. Jadi susah dan senang, ini jalan kita menuju Allah sebenarnya. Cuma bersangka-sangka ni menjadi masalah. Sebab apa? Hati kita dipengaruhi oleh tadi, kebendaan tadi. Dipengaruhi. Sebab kita membawa cerita-cerita yang kesan daripada kesakitan yang pernah kita lalui. Jadi kita nak bawa kembali pada Allah tu jadi sakitlah. Sebab tu ada perbahasan nanti. Kita dah bincang pun sebelum ni. Tapi tak apalah, kita ulang kaji. Tazkiyah, dia panggil penyucian. Pembersihan diri. Tentu pembersihan ini melalui pelbagai cara. Dengan kita lafaz, ini istighfar. Istighfar, kemudian tak cukup dengan tu Allah bagi susah, Allah bagi sakit, Allah bagi, itu semua nak cleansing sebenarnya. Jadi apa sahaja yang berlaku jangan bersangka-sangka. Apatah lagi kita bersangka macam Allah tak suka kita. Allah, kita sangkaan kita, ni hati. Sikit, okey, penutup. Kita menyangka bahawa, boleh rujuk nanti dalam kelasnya official kita akan keluarkan nasnya. Sekarang ni kita bercerita tentang buah bicara soal kehidupan. Kita suka nisbahkan, bila Allah bagi susah, kita menyangka Allah tak suka. Allah tak suka lah ni. Tiba Allah bagi senang, ni Allah suka lah ni. Sebab tu ramai orang kaitkan kejayaan, kesenangan, perubahan, kehidupan, kebendaan, itu tanda Allah sayang. Sebab tu, nampak dah makin berkat ni Allah bagi ni. Tak, bukan diukur dengan susah senang, tapi diukur dengan tenang. Tenang. Ada orang yang senang tapi tak tenang. Ada orang yang susah tapi tidak resah. Ini dia tenang lah. Diukur dengan ketenangan, bukan diukur dengan kesenangan. Hati-hati. Sebab tu, ya Allah, saya ni apa jadi macam ni? Jangan cepat macam tu. Patutnya, ya Allah, aku salah, aku ada dosa. Ya, dosa aku, terima. Itu dipanggil penerimaan. Kemudian terus pergi kepada Allah lah. Saya cerita lagi lah apa sepatutnya, bagaimana, kenapakah, bagaimanakah, why me? Malaikat pun kata, why not? Katanya. Kau kan hamba. Kau suka akulah. Malaikat kata. Nak terbaring ke, nak tertiarap ke, nak tergulik ke. Kau kan hamba. Sedarlah diri. Kita pun Allah. Lepaskan kefahaman. Lepaskan kefahaman saya kata tadi. Jangan duk pegang lagi kefahaman itu. Kefahaman itu yang menyebabkan kita sakit sekarang ni. Lepaskan. Aku tak nak fikir dah macam tu. Rupanya fikir macam ni menyakitkan rupanya. Jangan fikir macam tu. Open sikit. Buka minda balik. Buka hati. Cari pemikiran yang benar. Macam tu pengajian. Contoh tadi. Kita fikir kaya je harta. Sempit betul pemikiran macam tu. Lepaskan harta tu. Aku tak nak fikir. Aku tak nak fikir kaya je harta. Aku nak fikir kaya tu amal. Tukar. Aku tak nak fikir dah. Kesayang itu mesti pegang. Sayang itu adalah tentang Allah. Lepaskanlah kefahaman pegang memegang tu. Bukan kata tak boleh. Dah sayang ni tak payah ajar nak pegang, nak dukung, nak berguling. Pandai-pandai lah. Kalau semua benda nak kena cerita. Ada satu cerita tu dah tak ada lah nampaknya. Dulu punyalah. Dan jadi satu reference pula tu. Siap cerita semua. Siapa yang cerita dalam kain pun cerita.
Wa na'udzubillah min zalik. Malu kita nak baca kadang-kadang. Sampai seteruk tu nak ngajarnya. Ya Allah. Dah sayang Allah bagi aku. Pandai-pandailah Allah kata. Ibarat ladang kamu nak macam mana cucuk tanam. Ni nak kena ajar buat tip, buat kelas. Ada satu tu buat kelas. Betul-betul labur cerita. Dengan harapan ni dalam Islam punya pandangan. Benda yang bicara soal-soal macam tu perkara-perkara yang sensitif. Dia panggil adab. Adab kena ada. Allahu Akbar. Lepaskan pemikiran begitu. Lepaskan pemikiran rezeki je. Fikir tak ada. Rezeki fikir sempit. Rezeki fikir kerja. Rezeki fikir peniaga. Cuba fikir rezeki je. Allah. Dah. Rezeki Allah. Rezeki tu nama Allah, Ustaz. Macam mana tu? Ngajilah, jom kita ngaji nama Allah. Ngaji. Oh, rezeki tu sifatnya luas, Ustaz. Tak habis-habis. Non-stop. Unlimited. Ghairi hisab. Oh, okey. Oh, itu rezeki, Ustaz. Ya. Dah, jangan tanya lagi. Kalau anda masih lagi nak berpemikiran yang bersangka-sangka tadi, itu jadi macam sekarang. Tersepit. Sayang itu luas, ya, Ustaz. Bukan sayang tu setir yang satu. Jangan lagi pegang pemikiran macam tu. Dengan pemikiran yang satu, yang sayang hanya satu tu, yang bergaduh-gaduh tu. Bergaduh-gaduh, cemburu sana, cemburu sini. Sebab, cuba fikir sayang tu luas. Oh, sayang bukan kongsi, Ustaz. Bukan. Oh, macam mana? Jangan fikirlah macam mana mengaji. Oh, ngaji. Oh, ingatkan macam mana lagi? Macam mana tu masih berfikir sama lah. Sempit. Sayang tu mesti kena, dia nampak, letak benda. Kita terikat dengan logical. Nampak, kemudian baru kita nak rasa. Oh, lambat, tuan-tuan. Lambatlah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Lepas tu kena mengaji. Dia bukan dapat time-time itu. Nama pun sifat tu mahal kan. Jadi mahalkanlah perbincangannya. Dan duduklah dengan setia. Baru dapat apa yang di sebalik perbincangan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepaskan pemikiran begitu. Ya, dia dengan lepaskan je. Mula lepaskan, Ustaz. Cerai ke apa? Cerai saja. Di akhir zaman ni, tuan-tuan, bab cerai ni, tiganya sangat menakutkan. Cerai. Dan ada satu statement ni. Apalah, saya sebut jugalah. Tentang wanita, tuan-tuan. Sangka ni. Kedudukan wanita. Di saat kita mula bersangka wanita itu bukan seperti mana yang sebelumnya. Sebelumnya apa? Tok nek kita, tok wan kita, tok nyang kita. Yang mana? Ni sekarang zaman moden, Ustaz. Perempuan mana ada duduk dapur lagi kita, yang mana ada ni. Perempuan sekarang, yalah, dia pun dah buat pahala juga. Jadi jangan beza-bezakanlah, Ustaz. Tolong sikit, Ustaz. Perempuan sekarang pun ada komitmen juga. Perempuan pun sekarang ada. Perempuan pun. Saya tanya, itu sangkaan ke kebenaran? Adakah itu desakan ke, terdesak ke, ataupun mendesak? Orang tua-tua dulu, tuan-tuan. Saya ada Tok Wan saja. Umur 83. Ada kan? Contoh. Bila tanya orang tua-tua dulu ni cerita, ni orang perempuan ni. Ada tak tok-tok, atuk-atuk kita dulu jaga anak? Sebab apa? Tok Wan kita sibuk. Nenek kita sibuk. Ada? Ikutkan dulu sibuk. Sebab apa? Apa pun tak ada. Lagilah kena sibuk. Nak mengadakan yang tak ada kat rumah. Tak ada apa. Tak ada lagi lah. Mana Wan, nenek mana? Nenek keluar katanya. Meeting kata. Atuk jaga anak katanya. Tak ada lagi lah dengar cerai berai lama zaman dulu, tuan. Susah orang tua-tua dulu nak cerita cerai berai ni. Tapi sekarang yang moden-moden ni, pemikiran-pemikiran yang bersangka, yang menyangkakan komitmen wanita sebenarnya tak salah dari segi agama, sebenarnya semuanya okey, sama je. Kemudian Allah Ta'ala ni bagi sama.
Jangan. Kadang-kadang kita bagi statement tu kena tengok asal kita di mana. Wujudnya perbuatan tadi atas keperluan, kemahuan, desakan, dia ada logika kat situ. Jangan kita terus buat statement yang nampak sama. Hati-hati. Nampak? Ada satu kes tu, sibuk dia. Dia WhatsApp, Ustaz, saya nak jawab kadang-kadang tak apalah, ni dalam lapangan saya jawab. Ustaz cakap, suami yang kena ke depan, tapi ada setengah-setengah tu, isteri ke depan, macam mana tu Ustaz? Saya tak jawab, tapi saya cakap beginilah, benda ni ada kebijaksanaan, ada dipanggil keutamaan. Jangan sampai perbuatan kita itu menyebabkan orang menyangka, oh boleh je, oh orang jadikan kita pula role model. Hati-hati. Orang yang tengah buat ni, mungkin dia tak ada ilmu agama, mungkin dia cetek tuan-tuan. Dia menyangka macam tu. Oh, apa salahnya suami yang jaga anak, Ustaz? Apa salahnya? Memanglah tak salah. Dah suami rela. Tapi, dalam dia panggil protokol kehidupan, orang tu dulu, kita kaya orang tu. Pelik biar ajaib, tuan-tuan. Nak nampak suami, tiba-tiba jaga sebab nenek keluar. Sibuk. Ini saya cerita kebenaran lah ni. Jadi, tolong rasional sikit kita. Sebab kita tengok kes sekarang sangat membimbangkan. Jadi, kita tak bolehlah pakai statement macam tu. Walaupun siapa pun background dia, kita tak kira. Sebab dia kita ada satu nurani. Nurani ini sepatutnya merujuk kepada fitrah manusia. Belum kita keluar dalil lagi, cerita lagi, hukum semua. Kalau hukum, bimbang-bimbang melawan hukum pula. Kita cerita norma kehidupan asal dulu. Cukuplah. Sehingga aman. Lahirlah kita sekarang lagi ni. Eloklah jadi orang. Budak-budak pun jaranglah dengar cerita masalah sosial lama. Nakal-nakal juga orang dulu dan nakal mereka hormat orang tua. Nakal-nakal orang dulu hormat orang tua. Hormat cikgu, hormat. Yang main-main takut. Tapi budak-budak sekarang cuba tengok. Adakah sikap sangkaan tadi yang mana wanita mula bersangka mesti ada harta? Mesti sibuk juga seperti lelakinya? Atau bersangka wanita sekarang tak seperti macam dulu? Wanita sekarang, tapi dalam bersangka tengok apa jadi sekarang ni. Kita bercakap dengan benar lah. Jangan tutup kebenaran. Kalau kita dah duduk dalam situasi itu, kita kena sedar lah. Ya Allah, selamatkan aku, Ya Allah. Aku patut tak macam ni. Tapi Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah ini. Patutnya. Bukan membenarkan pula. Tak apalah, nak buat macam mana. Kita dah macam ni. Uruf sekeliling itu, nak tengok tu, uruf itu. Adakah uruf sekeliling itu diwujudkan dengan keadaan yang uruf tadi, yang wujud kerana kejahilan? Uruf. Itu nama uruf tu. Uruf sekeliling tu orang yang ilmuwan. Uruf sekeliling tu adalah orang-orang yang jahil. Dia ada beza uruf tu, kita tengok uruf pada sudut mana. Contoh kan. Uruf tu kebiasaan. Jadi kalau kita tengok uruf secara khulasah seluruhnya, uruf wanita itu di mana? Itu cerita dia. Okay. Jadi kita kena faham. Ni cerita bab sangkaan kan. Jadi kita kena letak di kita pada, jangan bersangka-sangka, jangan fikir orang perempuan, kita pun tak adalah, susahlah ustaznya, kita lah hidup rumah dia tak ada pahala, tak macam lah orang lelaki boleh ceramah, orang ramai dengar, ribu-ribu dengar, kita orang perempuan tak ada apa lah ya ustaz. Jangan. Asma radhiyallahu anha dah bertanya dengan Nabi dah. Sayyidina Asma, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dah bertanya dengan Nabi. Kami ni nak juga macam orang lelaki katanya. Nak juga macam mana pergi berjihad, pergi ini, buat semua, kami nak juga. Nak pahala macam tu. Nampak? Nak pahala tau. Bukan nak bebas. Perempuan kami pun nak bebas juga. Oh, pening akhir zaman ni. Tapi Rasulullah kata apa? Buat suami kamu suka. Itu. Dan Sayyidina Asma radhiyallahu anha beritahu, kami dah buat semua dah kerja rumah ni.
Nabi kata buat suami kamu suka. Membuat suami suka bukan kerja yang mudah atau kerja yang rendah. Bukan kerja yang remeh. Ini adalah kerjanya Nabi suruh. Okey. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. InsyaAllah. Jadi kesimpulan kita pada malam ni. Itulah. Apa poin punca sangka ni, itulah ada. Apabila hati kita terpengaruh dengan dunia. Itu dia sangka. Jadi kita kena pecahkan sangkaan ini. Kita kena duduk dalam kebenaran. Surah Al-An'am ayat 116. Itulah dia. Allah suruh tu. Jangan duduk dengan kebanyakan sangkaan. Kerana dia akan menjauhkan daripada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. Kajian kita pada malam ni. Hidup jangan bersangka-sangka. Jaga hati, jaga penglihatan. Istiqamah di dalam keyakinan yang ada. Kemudian tetapkan pendirian kita untuk terus mengamalkan apa yang Nabi ajar, Nabi suruh. Jangan lagi ada sikap untuk pertahankan diri yang mana. Diri yang mana? Diri ini adalah sepatutnya mempertahankan apa yang Allah suruh pada diri kita. Itu kita kena pertahankan. Bukan pertahankan keadaan kita. Kadang-kadang ada keadaan yang dah tak boleh dipertahankan, maka keadaan itu perlu ada perubahan. Kita tak boleh berada di takut yang lama. Itu bukan sifat orang Islam, sifat orang beriman bukan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sifat orang beriman, sifat orang Islam, dia mesti ada improvement. Dia tidak boleh jumut, tidak boleh terikat dengan kebenaran keadaan. Tak boleh. Kena move ke depan. Kalau kata move on, Islam dah suruh move on dah. Sebab tu setiap kali tak tahu ada hijrah. Move, bergerak. Malah kita nak duduk kepada syurga. Bukan lagi cerita tentang dunia, tuan-tuan. Sebenarnya. Tempat kita bukan di sini, tapi di akhirat sana, di syurga sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, bantu kita. Baik, ampun maaf di atas ada yang penyampaian terkurang, lebih kata cacat sana sini. Mohon ampun, mohon maaf. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Sehingga kita bertemu lagi pada esok malam, insyaAllah. Dalam pengajian online kita, pengajian hikmah dan istiqamah terus hadir. Moga-moga Allah berikan kefahaman yang baik, yang sempurna, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.